A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton? Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertamanya selamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita untuk siaran pada hari ini untuk kita membicarakan topik tafsir serta tadabbur dan taranum surah As-Saffat ayat yang ke-177 sehingga 182. Di penghujung surah As-Saffat ini, sebagaimana biasa, kita tampilkan bintang ilmuwan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Anas, alhamdulillah sihat-sihat saja hari ceria seperti biasa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur Ustaz, dan tidak lengkap program kita pada hari ini tanpa kemusykilan dan juga soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton kita. Jadi kita ucap terima kasih kepada anda para penonton yang sudi mengajukan sebarang soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu surah Al-Saffat ayat yang ke-177 hingga 182, iaitu penghujung ataupun di akhir surah As-Saffat ini. Dan sebagaimana biasa kita akan dengarkan macam tilawah Quran kan. Dia punya mood tu ada Ustaz. Betul. Jadi kita nak dengarkan bacaan ataupun taranum pada pagi ini. Saya serahkan bacaannya kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bakal bacakan ini menjadi pendahulu bagi bicara kita selepas daripada ni. Biasanya kita mulakan bacaan ni sebab apa kita nak membuka keberkatan insya-Allah dengannya. Setiap bicara yang kita dahului dengan kalam Allah pasti ianya akan memberikan nilai tambah, bukan takat kaleng-kaleng kalau kata, tapi keberkatan daripada kalam Allah itu satu benda yang telah pun dipastikan semenjak daripada khabar itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan dengarkan ayat daripada ayat 177 hinggalah ayat ke-182 daripada surah As-Saffat. 6 buah ayat ataupun 6 ayat ini insya-Allah menjadi pendahulu bicara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Dan mafhumnya Ustaz, saya minta izin untuk bacakan untuk ayat yang ke-177. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengendahkan amaran yang telah diberikan. Dan berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihatlah apa yang akan jadi tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga. Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Dan ucaplah salam sejahtera kepada sekalian Rasul, serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Surahul Azim. Surahul Azim. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pastilah sesuatu yang kita kerjakan ni, kebanyakan daripada kita berharap
penghujungnya itu biarlah jadi sesuatu yang terindah. Ya, Ustaz. Dan subhanallah, surah As-Saffat ini, walaupun penceritaan awalan yang kita dengar daripada semula awal ayatnya sampailah kepada bicara yang terakhir ini, ada di sana mengandungi khabar-khabar yang menggerunkan kita, terutamanya bila mana berbicara tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah Al-Quran, pada apa yang dikhabarkan daripada ketakutan-ketakutan, kerisauan-kerisauan, terutama yang berkaitan dengan khabar-khabar buruk, bagaimana Allah membalut kerisauan itu tadi dengan penamat yang subhanallah. Kalau kita baca 3 ayat ni, kita selalu dengar dalam doa-doa kita kan, kalau kita berdoa pada Allah, mesti penamatnya dengan antaranya ini yang digunakan. Supaya apa? Segala kerisauan-kerisauan yang berlaku dalam dada kita akibat daripada segala khabar-khabar buruk yang kita terima tadi, diberikan penawarnya dengan ungkapan-ungkapan seperti mana sejahtera yang telah Allah sebutkan, doa yang telah dipanjatkan oleh para mursalin, dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah sekalian puji-pujian itu selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah pun menciptakan alam ini dengan kekuasaannya, dialah yang telah mentadbir seluruh urusannya, termasuklah urusan-urusan berkenaan tentang ayat-ayat perintah-perintah, larangan-larangan yang telah disampaikan kepada para rasulnya, dan bagaimana dia menguruskan setiap daripada penentang-penentang Rasul tersebut dengan azab ataupun bala bencana yang telah pun ditunjukkan semenjak daripada awal manusia yang menentangnya, sehinggalah amaran yang sama turut disampaikan kepada kita yang akhir zaman ini. Tapi bagi mereka yang tetap dengan iman, yang tetap mentaati Rasulnya, tetap pasti mereka akan beroleh ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada para Rasul. Inilah bicara yang kita akan lihat, penamat yang kita harapkan seperti mana bicara Allah dalam surah Al-Mutaffifin, khitamuhu misk, penutupnya itu mudah-mudahan seumpama kasturi yang mewangi, mewujudkan suasana yang gembira dalam hati kita biidznillah taala. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu antara kehebatannya, mukjizat agung iaitu Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan menjadi kata apa, satu penerang jiwa dan juga hati kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, kita nak masuk sedikit kepada tadabbur ayat ini Ustaz, satu persatu. Insya-Allah kita akan sama-sama lihat bagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Tapi sebelum itu Ustaz, kita kempen sekali lagi kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita dalam tayangan Ustaz ini untuk tekan butang kongsi ataupun sebarkan siaran langsung kita yang telah pun kita paparkan di Facebook Live. Jangan lupa untuk kongsikan seluas luasnya, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan Ustaz, untuk tadabburnya Ustaz, saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak lihat berkenaan tentang 6 ayat. Kalaulah kita boleh mulakan satu demi satu daripada ayat yang ke-177, walaupun kita harapkan, kita kata yang tadi itu hujungnya itu kalau boleh kita nak yang indah-indah sahaja. Tapi sebelum datangnya sinarnya mentari, pasti adanya mendung ataupun ribut ataupun hujan yang turun terlebih dahulu. Kesegaran yang timbul selepas daripadanya pasti lebih menyegarkan kita berbanding kalau kita kata kita sekadar menerima satu nikmat tanpa disusuli dengan sedikit kesusahan ataupun peringatan sebelum daripadanya. Kita dapat lihat daripada ayat yang ke-177 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalaulah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam ayat 177 tu kan, kerana apabila azab itu turun dalam daerah ataupun kawasan mereka, sudah tentulah buruknya hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan. Ini peringatan daripada Allah. Macam kita lah, kalau mak kita katakan pesan-pesan mereka, selain daripada doa-doa yang baik yang mereka panjatkan, mereka pasti berpesan supaya menjauhi jalan-jalan kegagalan kan. Betul. Jangan main-main, jangan lawan cakap cikgu, jangan nakal dekat sekolah. Bagi kita yang dewasa, jangan ponteng dan sebagainya. Jangan menipu, jangan mencuri bukan apa yang bukan hak kita. Semua pesan-pesan ni tuan-tuan juga puan-puan dan rahmati Allah, walaupun kadang-kadang disampaikan dengan nada yang tegas. Betul. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran tersebut, Allah seawalnya telah memperingatkan kepada kita, ibaratnya dalam pepatah kita, jangan sampai dah terhantuk baru nak tergadah. Itu yang Allah kata, kalau azab aku itu datang, takkan ada sesuatu yang indah daripada hari-hari mereka yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak setiap hari yang tiba kepada kita ni adalah hari-hari yang indah. Lalu bagaimana untuk kita nak mendapatkan hari-hari yang indah dalam hidup kita? Itu sebab daripada seawal kehidupan kita sebagai seorang Muslim, Da'i Anas Allah telah susun kehidupan itu
pastikan ia dimulai dengan ketaatan. Bangun awal pagi bukan fikir nak makan dulu, bukan nak fikir nak minum dulu. Benar, kan. ya Allah. Kita akan bangun seawal paginya, kita akan mensucikan diri kita dan melakukan ketaatan dalam bentuk solat-solat malam kalau yang ada kesempatan untuk solat malam. Kalau tak sempat solat malam pun, paling awal daripada hidup kita, kita ada solat subuh yang berbentuk ketaatan sebegitu, sampailah kita memperolehi yang namanya hidup yang akan terhasil indah bermula daripada jalan taat. Sebab tidak akan ada keindahan dalam hidup kalau kita memulakan kehidupan kita dengan bermaksiat kepada Allah. Maka antara itulah Allah sendiri nak berikan kepada kita kehidupan yang indah, iaitulah Allah kata jangan cari jalan yang lain, carilah jalan dengan kita mentaati akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau datang yang namanya azab disebabkan oleh kemurkaan daripada Allah, hidup kita biar semewah macam mana sekalipun, sesenang macam mana pun kehidupan kita, tidak akan ada apa-apa lagi yang indah yang berbaki dalam hidup ini. Semuanya adalah kehancuran semata-mata. Tuan-tuan yang pernah melawat tempat-tempat yang pernah diturunkan balanya oleh Allah, sebahagiannya kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang indah, tetapi apa yang berbaki daripada kehidupan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Laut Mati di Jordan tu kan, subhanallah tuan-tuan, tempat yang cantik tapi kehidupannya itu tiada. Betul. Inilah gambaran kepada ayat yang ke-177. Itu ceritanya. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan sambung lanjutannya Ustaz untuk tadabbur. Kita nak berehat seketika. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad untuk kita teruskan lagi Fadhil Ustaz tafsir taranum serta tadabbur kita untuk surah As-Saffat ayat yang ke-177 hingga 182. Cantik contoh yang Ustaz berikan tadi, kita berpagi-pagi dalam keadaan mengingat Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Antaranya kita bacakan doa kunut tu Ustaz. Allahumma hdini fiman hadait. Masya-Allah, kita dah minta dah kepada Allah agar kita diberikan kata apa? Petunjuk sebagaimana disebutkan juga oleh Ustaz, kesejahteraan, kebaikan. Kita dah minta dah awal pagi tu. Jadi alangkah beruntungnya orang yang memulakan paginya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita nak sambung sedikit untuk tadabbur, tapi sebelum itu kita dah pun ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Al-Syal, yang bertanya, baik, pada ayat yang ke-177, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami mereka. Adakah bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu azab itu tidak perlu tunggu di hari akhirat? Dan seterusnya, apabila di dunia sudah diazab, adakah di akhirat juga akan diazab sekali lagi? Mohon penjelasan daripada Fadhil Ustaz. Tuan-tuan, persoalan ni kita tahu ia adalah sesuatu yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi soalan ini sememangnya jawapannya telah Allah sediakan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berkehendak untuk mengetahui jawapan yang Allah sendiri telah sediakan jawapannya daripada soalan yang telah dikemukakan oleh saudara kita ini, Syal ini, tuan-tuan buka surah yang kita biasa baca setiap pagi Jumaat tu. Surah apa dia? Surah As-Sajdah tuan-tuan. Lihat kepada ayat yang ke-21 ketika mana Allah menyatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, selepas daripada Allah menceritakan tentang balasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang menentang akan Allah, yang digelar dalam ayat yang ke-20 pada surah As-Sajdah sebagai golongan-golongan yang fasik, wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar, dalam ayat yang ke-20. Tapi adakah apa yang diceritakan oleh Allah dengan pembalasan azab api neraka di akhirat itu sudah berpada? Tidak. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-21 daripada surah As-Sajdah, Allah kata وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, kami pasti akan merasakan kepada mereka dengan azab yang levelnya lebih rendah. Allah. Apa level yang lebih rendah ni tuan-tuan? Azab level yang lebih rendah ialah azab di dunia. Walaupun begitu, kalau sesuatu yang datang daripada azab Allah di dunia ini pun, ia sudah pasti akan membuatkan manusia yang menerimanya itu menderita. Seperti mana berbahagianya manusia dengan nikmat-nikmat daripada Allah di dunia ini lagi, begitulah juga mereka yang menerima sebalik daripada nikmat lawan dia nikmah ataupun azab daripada sisi Allah.
Orang yang berbahagia dengan nikmat pasti kalaulah dia bermaksiat kepada Allah, dia tetap akan menderita dengan azab yang Allah akan datangkan di dunia dalam bentuk yang cuma sepicis daripada azab yang mereka akan terima di akhirat kelak. Kita tahu azab yang paling teruk ataupun paling berat, paling perit, paling pedih adalah di akhirat, yang disebutkan dalam bahasanya sebagai azabun alim, azabun muhin, azabun azim dalam ayat yang pelbagai. Salah satu daripada bentuk azab yang kadang-kala tak terlihat, iaitulah disebutkan lahum fid dunya khizyun. Di dunia ini mungkin dia kata aku tak ada apa-apa pun, okey, kaya, tapi yang Allah berikan daripada sesuatu yang kita tak lihat daripada azab dunia, yang Allah sebutkan sebagai khizyun, kehinaan. Hidup dengan segala kemewahan, hidup dengan segala kesenangan, tuan-tuan, tetapi bila mana seseorang itu dihina oleh Allah, takkan ada sesiapa yang mampu memuliakan. Kenapa boleh dapat kehinaan di dunia? Kehinaan di dunia itu adalah kerana bila mana kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, keingkaran kita terhadap perintah-perintah Nabi kita, kan. Cuba kita lihat kisah-kisah para rasul dan juga kaum-kaum yang terdahulu, kan. Contohnya kita kata Fir'aun dengan kemegahan yang ada daripada kekuasaannya tersebut. Bila mana Allah menghinakan dia, cuba lihat cara dia mati macam mana. Satu ketika dia berbangga dengan sungai-sungai Mesir yang dikuasai olehnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana dia mendakwa kekuasaannya itu sampai kepada peringkat ketuhanan dia, kerana dia mampu untuk menguasai sungai-sungai di bumi Mesir. Tapi akhirnya sungai yang dikatakan kekuasaannya itulah, ataupun kita panggil air yang ditunjukkan sebagai kekuasaannya itulah, akhirnya menjadi penyebab kepada kematian dirinya yang dilemaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan ni, naudzubillah, tuan-tuan. Hinanya dia di dunia. Hari ini kalau kita masuklah melawat jasad muzium tu, ya Allah, kita kata kita maaflah, tengok jasadnya itu sendiri, kita kata kita bukan memandang dengan penghormatan. Kita memandang inilah insan yang pernah menentang Rasul, yang dikekalkan jasadnya oleh Allah, tidak dihancurkan berbanding dengan orang-orang lemas yang lain, untuk Allah tunjukkan kehinaan di dunia. Tetapi Allah kata akhirat nanti dia akan dapat azab yang lebih besar. So seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah, jangan ingat pembalasannya cuma di akhirat tu, dia kata tak apa, kita pulun buat jahat cukup-cukup, akhirat baru kita rasa. Jangan. Allah berkuasa untuk mengenakan sesiapa dengan azab di dunia ini, terutamanya pada dua perkara yang Nabi ingatkan pada kita, tuan-tuan. Ithnani yu'ajjilu bihimal azab. Dua benda yang Tuhan pasti akan segerakan azab di dunia, tak tunggu akhirat. Yang pertama Nabi sebutkan al-baghyu, orang yang melampaui batas, melampau sangat. Buat jahat juga. Kita tahu setiap daripada kita tak akan lepas daripada silap. Cuma jangan melampau. Jangan melampau. Bila kita melampau, kita mesti kena over sangat. Orang kata. Yang kedua, iaitulah bila mana kita menderhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang menderhaka kepada ibu dan ayah dia, Nabi sebut tak tunggu akhirat lagi, kena dekat dunia lagi, tuan-tuan. So siapa yang kena di dunia, dia akan kena dekat akhirat juga, kalau kata dia tidak diberikan kemaafannya oleh Allah. Ada sebahagian lagi pada manusia yang Allah uji dengan bala, tapi sebabkan dia ni orang yang baik, apa yang Allah kenakan kepada bala itu adalah menghapuskan dosa dia, dekat akhirat dia selamat. Ini orang beriman. Tapi orang yang tak beriman, orang yang melampaui batas, sekali mereka diberi azab oleh Allah, bukan berhenti segala-galanya, ia permulaan kepada azab yang baru yang akan tiba di akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama terus berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dihindari daripada termasuk golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata akhirat, ustaz, dunia lagi dah disegerakan. Jadi kita jaga-jagalah, terutama yang mungkin pernah terlanjur kata dengan ibu ayah, kembalilah minta ampun, minta maaf kalau mereka telah meninggal. Doa yang terbaik, bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik ustaz, terus kita nak masuk pada tadabbur ayat yang seterusnya, iaitu 178, dan berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Jadi saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasanlah, ayat 178 ini telah pun disebutkan dalam lafaz yang hampir sama, cuma dengan kalimah yang pemulanya fa. Iaitulah pada ayat 174 yang telah kita bicarakan sebelum daripada ni, fatawalla anhum hatta hin. Di sini wa tawalla anhum hatta hin. Setelah daripada larangan disampaikan dalam ayat yang ke-173, dalam ayat di sini disebutkan sebagai peringatan pula disampaikan. Tadi amaran, ini peringatan. Dua-dua bentuk ini bila mana kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemberi ingat, ataupun orang panggil orang yang menyampaikan pesan-pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan menerima reaksi yang berbezalah. Dalam konteks mereka yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya
respon-respon yang negatif lah. Dai Anas sebut nama dai ni, pendakwah ni, tuan-tuan, dia pasti ada pengalaman sesekali tak kalau mana kita sampaikan nasihat tu orang jengkal balik muka kita contohnya kan. Orang pulangkan balik paku buah keras, alah awak dia bukan baik tara mana pun. Sedangkan niat kita tegur dia bukan semata-mata untuk nak menegur, sebaliknya kita sayangkan dia. Kita nak kita dan juga dia menjadi baik. Itu sebab kita kata dakwah ni bukan menunggu sampai kita jadi baik kan. Kita sama-sama nak jadi baik. So kalau saya tegur awak ni jangan terasa hati, tidak, bukan tujuan saya untuk nak menghina awak ataupun merendahkan awak ataupun memandang diri saya lebih baik daripada awak, tak. Tapi saya tegur awak ni sebab saya sayangkan awak. Sepatutnya ia diterima dengan dada yang terbuka dan penuh kecintaan, sebab pastilah orang yang tegurkan kita tu dia nakkan kebaikan untuk kita. Tapi kita tahu kalau dah sampai peringkat orang kata dah tertutup pintu hati tu kan, penentang-penentang para rasul ni pasti ada yang cela balik Nabi, tuduh Nabi orang gila, tuduh Nabi ahli sihir, paling kurang pun penyampai cerita-cerita dongeng. Tuan-tuan, Allah didik Nabi SAW, kalau dah buat tugas kamu tu, ianya sepatutnya diakhiri dengan tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Sebaliknya, apa yang perlu dibuat ialah kita hanya berlalu, berpaling meninggalkan mereka, sebab seandainya mereka tetap dengan keadaan tersebut, yang akan membalasnya ialah Allah. Inilah sifat-sifat orang yang baik-baik. Allah dah sebut dalam surah Al-Furqan kan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaupun kamu disapa oleh orang-orang yang jahil, yang tak tahu hakikat nasihat, yang tak tahu tentang hakikat perintah ataupun larangan yang disampaikan dalam bentuk peringatan-peringatan oleh mereka yang menyampaikan pesan ni, dia tak faham kita sayang dia. Ini mak-mak sudah mengadukan, membebel 2-3 jam, anak buat apa lama membebel. Mak jawab apa dia? Budak-budak ni tak faham bahasa lah, dia tak tahu kita sayangkan dia. Tapi kalau mak tu melanjutkan, oh kau tak mau dengar cakap aku doa hancur engkau, Allah Akbar, habis. Sebaliknya kita kata sikap yang patut kita ambil iaitulah kalaupun kita berhadapan dengan respon-respon buruk yang sebegitu, tuan-tuan, Allah cuma minta kita berpaling dan tunggulah penghakiman yang akan datang daripada sisi Allah. Kalau kita ada kesempatan untuk mendoakan kebaikan, hidayah untuk mereka, doakan. Tapi kalau kita kata kita kata berpatah arang, berkerat rotan, dah tak boleh buat apa dah, orang kata dah jenis kepala marmar ni, minta maaf ya tuan-tuan, tak mau dengar lagi bicara yang baik-baik ini, berpaling kita dan ucapkanlah Assalamualaikum. Salaman ni maksudnya jangan ucap kalimah yang buruk-buruk. Oh kau tak mau dengar kan, kau doakan kau buruk-buruk, jangan. Sebaliknya buat dono je lah kan. Dan kita akan berlangsung ataupun pergi daripada mereka dalam ayat yang lain, kata wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melintasi satu bicara-bicara ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia, berlawan dengan orang yang tak faham hakikat sesuatu, orang yang jahil ni, tuan-tuan, buang masa. No point istilahnya. So berpalinglah sebagai palingan orang yang memiliki maruah diri. Kalau kita pun terjebak dalam pertengkaran lidah selepas daripada itu, orang tidak melihat keburukan pada si jahil, tapi orang melihat keburukan pada diri kita. So Allah kata wa tawalla anhum, berpalinglah daripada mereka. Jadi apa beza kita dengan mereka? Insya-Allah tabaraka. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sedikit juga berkenaan dengan ayat yang ke-178. Baik, soalan daripada Sirna di Facebook. Apakah maksud sampai waktu tertentu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Dan yang kedua, dalam menyampaikan sesuatu ilmu itu, apakah akan ada waktu untuk kita lepaskan semuanya dan menunggu sahaja? Dalam erti kata lain, sesudah berusaha, tawakal menjadi pilihan terakhir. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Soalan yang sangat baik daripada saya rasa kalau nama-nama begini saudari ikut Sirna. Wallahualam, saya tak pasti jantinanya. Nama penanya. Sama ada lelaki ataupun perempuan, kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada si penanya dan juga memberikan kita faedah daripada jawapan yang akan diberikan. Apa maksudnya wa tawalla anhum hatta hin? Kalimah hatta hin ni apa makna sampai tiba masanya? Masa apa ni Ustaz? Kalau kita lihat pandangan daripada ulama tafsir berkenaan tentang kalimah hatta hin ni dari 3. Apa 3 tersebut? Yang pertamanya, hatta hin dimaksudkan dengannya iaitulah sampai masa datangnya azab Allah. Kita kena usaha sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah, tanpa mengira masa, tanpa mengira penat, tanpa mengira keadaan, usaha.
Jangan kita cepat berputus asa selagi mana belum tiba penghakiman daripada Allah dalam bentuk turunnya azab, dan kita pun tak berharap agar azab itu diturunkan dengan sesegera waktunya, supaya setiap manusia itu berpeluang untuk mendengarkan kebenaran yang telah Allah janjikan. Allah kata dalam suratul Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami takkan mengazab sesuatu kaum ataupun seseorang itu melainkan setelah kami utuskan seorang rasul. Dalam konteks kita hari ini, rasul dah habis, yang datang kepada kita adalah pemberi ingat, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, para ulama kita, mufti-mufti kita. Bila mana mereka bagi ingat, kita kena ambil ingatan tersebut. Sebab kalau ingatan itu tak ambil, datang kepada kita kemarahan daripada Allah sebab kita mengabaikan peringatan tersebut. Jangan kita salahkan sesiapa melainkan diri kita sendiri yang telah pun mengabaikan peringatan tersebut. Ini maksud hatta hin yang pertama, iaitulah datangnya azab Allah. Tapi takkan nak tunggu sampai datangnya azab Allah baru kita nak ambil ingat, kan? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, dalam konteks bicara Nabi SAW yang dikatakan hatta hin juga kata para ulama, iaitulah sampailah kebenaran itu dibuktikan oleh Allah, antaranya menerusi peristiwa pembukaan kota Mekah yang akhirnya menjelaskan siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam konteks kehidupan zaman Nabi SAW. Kan Nabi SAW bila Nabi sampaikan kebenaran, orang mempersoalkan kebenaran tersebut sebab Nabi SAW dilihat sebagai pihak yang lemah, dilihat sebagai pihak yang penuh dengan kekurangan, lalu mereka tidak mempercayainya. Maka Allah kata tak apa, tunggu masa satu ketika nanti kamu akan melihat bahawasanya kebenaran itu sentiasa berada di atas sehinggalah terbukanya kota Mekah. Masa tersebut kita melihat bagaimana Allah sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waktu ketika mana Islam yang dibawakan oleh Nabi SAW mencapai kemenangan, orang percaya, betullah kebenaran yang telah disampaikan sebelum daripada ni, bahawasanya apa saja kebenaran itu pasti Allah akan letakkan ianya berada di puncak, walaupun di awalannya mungkin berhadapan dengan kesukaran, dan yang terakhirnya hin itu bermaksud ialah tibanya hari kiamat yang akan menunjukkan siapakah yang benar dan juga siapakah yang salah. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara perkara dan juga cabaran yang pastinya akan dilalui ataupun ditempuh oleh mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk surah As-Saffat ayat 177 hingga 182. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk sambungan tafsir, taranum serta tadabbur surah As-Saffat ayat yang ke-177 sehingga ayat yang ke-182. Di penghujung surah ini kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad. Dan Ustaz masih steady lagi Ustaz, Amin. InsyaAllah, semangat ni, banyak lagi tadabbur yang kita nak habiskan Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih juga kita ucapkan sekali lagi kepada para penonton Tanyalah Ustaz yang tidak pernah jemu untuk bersama-sama dengan kita di siaran Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan siaran kita, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, tadi kita berhenti pada soalan yang pertama daripada sirna di Facebook. Soalan yang kedua ada sedikit lagi Ustaz, berkenaan dengan dalam menyampaikan sesuatu ilmu itu, apakah akan ada waktu untuk kita lepaskan semuanya dan menunggu saja? Dalam erti kata lain, sesudah kita berusaha, maka tawakal menjadi pilihan terakhir. Sedikit respon daripada Ustaz. Masya-Allah. Soalan yang sebenarnya ada kaitan dengan bicara tadi, waktu saat ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun menyempurnakan segala perintah daripada Allah untuk menyampaikan pesan-pesan, peringatan-peringatan maupun larangan-larangan yang telah pun Allah sampaikan menerusi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah bagi diri Nabi tidak dipertanggungjawabkan untuk memastikan penerimaan daripada sisi mereka yang mendengar akan peringatan tersebut. Kalaulah Nabi bertanggungjawab sampai peringkat untuk memastikan penerimaan mereka, sudah tentu semua yang telah pun disampaikan pesan oleh Nabi SAW itu akan menerima dakwah Nabi bila mana tiba kepada penghujungnya. Tapi kita tahu dalam dakwah Nabi SAW, sebahagiannya menerima dan sebahagiannya tidak menerimanya. Dan Nabi SAW sendiri telah menegaskan tentang perkara ini dengan sabda baginda. Nabi kata pada dia, wa innama ana qasimun wallahu yu'tik. Allah Subhanahu wa taala lah saja yang akan memberikan kamu apa yang aku sampaikan. Aku ni hanyalah orang yang membahagi-bahagikan sesuatu. Apa yang sampai daripada sisi Allah, haknya senya diri aku ni adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan tersebut. Tapi kalau kata yang nak memastikan penerimaan tersebut, ianya datang daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada usaha-usaha yang diambil oleh manusia
bila mana manusia itu berusaha, pasti Allah tidak akan mensia-siakannya. Tapi kalau kata dia mengabaikan pesan tersebut, dan Allah Maha tahu bagaimana tindakan seseorang terhadap pesan-pesan dan juga nasihat tersebut, pasti akan ada hukuman yang menanti. Lalu bagi kita, konteks kita untuk kehidupan kita sendiri, apa yang perlu kita usahakan dalam hidup kita itu mesti kita usahakan. Orang tanya pada kita berapa kali usaha itu perlu dilangsungkan dalam hidup sebelum kita berlepas diri ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama ketika mana membahaskan tentang berkenaan usaha Hajar, ibu kepada Nabi Ismail alaihi salam dalam mendapatkan air untuk anaknya, berapa kali berulang-alik di antara dua bukit tersebut? Masya-Allah, kita sa'i itu Ustaz. Sa'i itu kan 7 kali. 7 kali. Kata para ulama, ibrah daripada peristiwa Hajar berulang-alik di antara dua bukit tersebut menunjukkan ikhtiar manusia bagi mendapatkan sesuatu itu tidak boleh kurang daripada 7 kali. Barulah selepas daripada 7 kali diusahakan, dia menemui jalan yang buntu padanya, barulah dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sebenar. Kerana tawakal yang sebenar bukan terus berserah, sebaliknya usahakan sesuatu sebab, barulah selepas daripada itu kita meletakkan pergantungan kepada Allah. Jangan ambil sikap kita kata terus berlepas diri kepada Allah tanpa kita mengusahakan sesuatu sebab padanya, maka ini bukanlah sesuatu tawakal yang sebenar-benarnya dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Bila kita sebut 7 kali Ustaz, kita baru 2 kali tu. Allah, dah putih asa. Ustaz dia tak dengar ni jenis tak tahu makan apa, tak ada. Kita mudah menjatuh hukum tak kepada boleh, orang. Allahu akbar. Jangan membenci pelaku dosa dan maksiat, tetapi bencilah dosa dan maksiat yang dilakukan. Demikian adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Seterusnya Ustaz, kita nak sambung pada ayat yang berikutnya. Dengan izin saya bacakan sekali lagi mafhumnya Ustaz. Baik, Ustaz dah taranum lah tadi kan, saya baca masa sekali lagi Ustaz. Silakan. Baik, pada ayat yang ke-179 Ustaz. Dan lihatlah apa yang akan jadi tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga. Demikian yang disebutkan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman Ustaz. Saya serahkan kembali pada Ustaz. Ayat yang ke-179 ini setelah daripada Allah minta supaya Nabi berpaling dan meninggalkan mad'u-mad'unya dalam keadaan yang mulia, lagi baik dengan ucapan salam dan juga penuh penghormatan pada dirinya dengan tidak merendah-rendahkan diri baginda, melontarkan perkataan-perkataan buruk ataupun celaan-celaan. Allah Subhanahu Wa Taala hanya meminta kepada Nabi untuk menanti saat yang disebutkan hin tadi itu, sama ada datangnya azab daripada Allah ataupun terjelasnya kebenaran ataupun datangnya akhirat yang akan membenarkan sesiapa yang benar dan menyalahkan sesiapa yang salah. Dalam ayat-ayat yang lain kita mungkin pernah mendengar Allah menyatakan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tunggulah kalian akan masanya. Tunggu. Jangan pergi mana-mana. Tengok. Bukan takat tunggu. Tengok kan. Macam mak kita lah. Kalau dia dah berbuih mulut, bersyarah pada kita kan. Istilah syarah ni berbebel lah maksudnya kan, tuan-tuan kan. Dia kata pada dia, kalau tak percaya cakap, mak kau tunggulah masa. Tengoklah nanti. Tengoklah nanti. Maksudnya ia bukan satu bentuk penyataan yang semata-mata penyataan, tetapi penyataan yang membawa maksud amaran. Biasanya bila mana dilontarkan perkataan sebegini kepada orang yang berdegil daripada mulut yang tidak pernah berdusta, pastilah ianya satu penyataan yang menggerunkan mereka sebenarnya. Ini ayat yang akhir. Kalaupun kita nak sampaikan penyataan-penyataan sebagai penutup kepada bicara kita, inilah antara bicara-bicara yang boleh kita lontarkan. Bukannya celaan, bukannya makian, bukannya kita kata laknat dan sebagainya. Sebaliknya, cukuplah yang kita katakan, tak apalah, mungkin ini saat yang awak belum lagi terbuka hati untuk melihat apa yang saya sampaikan inilah kebenarannya, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan inilah daripada kebenaran yang Tuhan kongsikan dengan saya. Maka pada ketika itulah sama-sama kita nantikan satu ketika nanti mudah-mudahan akan tibanya kejelasan terhadap apa yang saya sampaikan ini, sama ada ianya benar ataupun salah. Itu kalimah yang terakhir, orang kata penutup bicara kita, berbanding setengah-setengah daripada kita. Mentang-mentanglah dia rasa diri dia dah baik kan, aku ni pendakwah, orang yang telah pun perfect hidupnya contohnya, maka dia kata kau mesti celaka punyalah. Na'udzubillah. Ini bukan adab daripada pendakwah yang baik. Sebaliknya kita katakan sampaikanlah peringatan dan kemudian kita sama-sama menanti apakah hasilnya. Kadang-kala hasil yang ditunggu itu kadang-kala bukan sehari, bukan kita kata berbulan. Bahkan ada di kalangan penentang-penentang Nabi SAW, antaranya seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim, musuh ketat Nabi tau. Memang musuh ketat Nabi. Asal dengar nama Nabi dia mesti akan naik, orang kata naik syekh, marah ni. Tapi tuan-tuan, kalau Allah tetap memilih untuk memberinya hidayah, dia masuk Islam tahun bila tuan-tuan? Tahun 9 Hijrah. Allahu Akbar.
Lepas daripada terbukanya kota Mekah, musuh ketat, tiba-tiba akhirnya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita jangan cepat-cepat jadi judgemental orang. Jangan cepat-cepat kita bagi judgement pada orang. Oh, kau ni takkan dapat dah hidayah, nampak gayanya. Aku sampai 3 jam aku bersyarah, kau tak mau terima. Tampaknya tak ada harapan. No. Harapan itu bukan di sisi kita. Kita cuma boleh memanjatkan harapan, tetapi harapan itu adalah pada sisi Allah. Jangan pernah mematikan harapan manusia, sebab bila mana kita mematikan harapan manusia, ia ibarat kita menawarkan putus asa, sedangkan putus asa itu tidak ada dalam kamus kehidupan orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam. Wa absir fasawfa yubsiru. Masya-Allah tabarakallah. Dan lihatlah apa yang akan jadi. Di sama-sama tunggulah. Tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Mudah-mudahan di saat kita tempoh menunggu itu, kita tidak menjadi orang yang rugi ataupun khasirin disebut. Betul. Itu mudah-mudahan dan kita menjadi orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah. Baik Ustaz, berikutnya kita ada Mas Ripah Nur Jama'in di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tinggalkanlah mereka sementara? Apakah kesan selepas mereka ini ditinggalkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Allahu akbar Ustaz. Jadi apa efek dia, kesan tu? Peristiwa selepas itu. Kita nak bawakan langsung daripada Tanyalah Ustaz ini, misal kata kan. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz ni tak bersiaran 24 jam tuan-tuan. Dia cuma bersiaran sejam setengah paling lama kan. Kita berikan peluang selepas daripada habis perkongsian kita, masa untuk para penonton kita meneliti kembali bicara ustaz yang telah menyampaikan. Kalau ada yang rajin tu siap buat nota kan. So bila mana habis sesi tersebut, dia akan buka, dia akan teliti balik. Oh, rupa-rupanya tadi waktu ustaz kongsikan tu saya baru faham sekarang. Dia baru dapat menimba sesuatu kefahaman selepas daripada tempoh masa tersebut. Macam tu juga bila mana kita berbicara kepada manusia dalam pesan-pesan ataupun peringatan-peringatan, tak kiralah anak kita ke kawan kita, kalau boleh jangan jadi macam berteh jagung. Tak ada henti-henti. Kena ada dia punya koma, kena ada titiknya, kena ada titik bertindihnya, kena ada pengikat kata dan juga penutup katanya, supaya orang dapat memikirkan apa maksud daripada penyampaian kita, daripada kefahaman tersebutlah mereka mudah-mudahan dapat bertindak dengan jalan yang betul. Itu sebab bila mana Allah suruh tinggalkan mereka, selain daripada maksud kita kata menunggu keputusan daripada sisi Allah, ini memberikan peluang kepada mereka untuk kembali berfikiran waras. Biasalah manusia tambah-tambah kalau yang ada kedudukan, yang ada kehebatan, datang sesekali teguran kepada dia. Contohlah kata misal kata macam orang tegur Ustaz Syamsul kan. Betul lah kan? Ustaz cakap silap tadi kan. Kadang-kadang kita ditegur depan-depan ni merah juga muka kita. Tapi tuan-tuan jangan pula kata Ustaz ni memang tak mendengar perkataan mama 2 jam syarah dekat Ustaz Syamsul. Okey Ustaz, saya sebutkan benda ni, nanti Ustaz balik, Ustaz cuba tengok apa yang saya cakap tadi betul ke salah. Ada kat situ, saya balik rumah saya tengok, rupanya yang dia cakap tadi betul lah. Walaupun apa yang saya sampaikan ni atas cerita saya seorang ustaz, dia tu orang biasa, tapi kalau dia sampaikan kebenaran, lepas kita kaji dan kita tahu itu benda yang benar, kita dapat berfikiran waras dalam tempoh masa yang ditinggalkan tadi. So kita akan kembali merujuk perkara tersebut kepada kebenaran. Itu sebab kalau nak marah anak pun jangan sampai 24 jam tuan-tuan. Tak ada masa anak tu nak fikir mak pun ni sebenarnya nak apa Allah Akbar. Dia kena ada reward and punishment, konsep tu Ustaz. Betul. Dia ada masa senggang supaya anak tu dapat berfikir. Kalau dalam setengah dunia pedagogi tu kan, dia kata kena ada, kita panggil punishment time. Letakkan dia dekat satu sudut, duduk kat situ 5 minit supaya dia dapat berfikir beberapa ketika. Kenapa ayah aku buat macam gini? Macam gitu. Daripada kita melontarkan, kita menghamburkan kata-kata tanpa henti, anak tu tak dapat memahami apa butir bicara yang hendak kita sampaikan. Inilah tujuannya sebenarnya. Lama-lama dia jadi stuck macam seolah macam dia rasa parent tak sayang dia pula. Jadi bahasa orang Pantai Timur dia kata bolok. Masya-Allah, tabarakallah. Belajar perkataan baru ini Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Nur Dahlia Biru di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, perhatikanlah, adakah melihat neraka merupakan azab yang pedih bagi penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah. Dan yang kedua, dengan memerhatikan ayat-ayat Al-Quran tentang azab neraka, adakah akan menjadikan hati kita takut untuk melakukan dosa dan maksiat? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Tuan-tuan juga puan-puan, kita tahu takwa itulah pelindung bagi kita. Takwa itu ialah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh dijelmakan dalam diri kita menerusi beberapa jalan.
Antaranya dengan kita mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya. Kita lihat langit yang terbentang luas, kita lihat gunung ganang yang tertancap kukuh, kita lihat lautan yang terbentang, samudera luasnya. Semua yang menggambarkan kekuasaan Allah akhirnya akan memperjelaskan kekerdilan diri kita, yang akhirnya kita akan kata, kalau aku berani lawan Allah, kalau Allah picik-picik kita macam kita kata haiwan yang kecil itu dipicik-picik oleh kita, agak-agak apa jadi pada kita, tak berani nak lawan Allah. Selain daripada jalan kita memperlihatkan diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ia juga boleh dihadirkan dengan kita mengingati berkenaan tentang azab-azab yang telah pun Allah timpakan kepada sebahagian manusia yang ingkar sama ada di dunia, serta janji-janji pembalasan akhirat dalam bentuk azab api neraka. Yang termasuk juga yang dikatakan fasawfa yubsirun ini, iaitu menantikan azab sama ada di dunia ataupun di akhirat, kan. Kita buka cerita tentang Quran berkenaan tentang cerita neraka. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Buka surah Ad-Dukhan, cerita berkenaan tentang neraka. Buka surah-surah yang lain, inna kitabal fujjari lafi sijjin, bagaimana buku orang-orang jahat sebelum sampai dirinya telah Allah sediakan dalam neraka tempat yang sempit. Neraka ni tak pernah luas. Kalau syurga itu seluas langit dan juga bumi, neraka ni lawan kepada dia. Tuhan akan buatkan neraka itu tempat yang sempit, adalah sempit, busuk, hanyir, panas dan sebagainya. Jurangnya dalam. Jurangnya dalam dan sebagainya. Ada yang namanya kalajengking yang akan mematuk ataupun menyengat kita, ular dan sebagainya. Wal-a'yadu billah. Ini adalah khabar-khabar yang benar daripada sisi Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tentang Nabi ceritakan kepanasan api neraka itu, kalau nak dibandingkan dengan api dunia itu, sebanyak 70 kali ganda panasnya. Allahu Akbar. So, bila mana kita membayangkan akan azab Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia dapat menjelmakan dalam diri kita takwa yang sebenar. Nak berbuat benda yang salah terhadap Allah, kita cepat-cepat protect diri kita ataupun jauhkan diri kita daripadanya. Saya teringat satu bicara yang dibicarakan bersama dengan tokoh tinju dunia satu ketika dahulu, Muhammad Ali. Dia kata bagaimana dalam hidup dia sentiasa bawa mancis dalam poket dia. Allah Akbar. Kalau kita bayangkan seorang tu bawa mancis dalam poket dia, na'udzubillah min zalik, bukan begitu, ya. Dia kata setiap kali dia terfikir untuk melakukan benda yang salah terhadap Allah, dia akan nyalakan satu mancis dan dia cuba untuk merasa kepanasan api tersebut bagaimana. Dia kata, kalau aku tak mampu untuk menahan kepanasan api dunia, bagaimana aku nak menandingi kepanasan api akhirat ataupun nak mencabar api akhirat yang pastinya ianya berkali ganda daripada kepanasan api dunia. Maka itu yang menghalang dia daripada buat jahat. Inilah sebenarnya yang perlu kita jadikan sebagai motivasi kita untuk nak jaga diri kita baik-baik, insya-Allah. Wallahu taala alam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar akan apa yang telah pun dikongsikan, dan banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini, Ustaz. Kita akan sambung tadabbur untuk surah Saffat ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad untuk kita teruskan lagi, Fadhil Ustaz, tafsir taranum serta tadabbur kita untuk surah As-Saffat ayat yang ke-177 hingga 182. Cantik contoh yang Ustaz berikan tadi, kita berpagi-pagi dalam keadaan mengingat Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Antaranya kita bacakan doa kunut tu, Ustaz. Allahumma hdini fiman hadait. Masya-Allah, kita dah minta dah kepada Allah agar kita diberikan kata apa? Petunjuk, sebagaimana disebutkan juga oleh Ustaz, kesejahteraan, kebaikan. Kita dah minta dah awal pagi tu. Jadi alangkah beruntungnya orang yang memulakan paginya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita nak sambung sedikit untuk tadabbur, tapi sebelum itu kita dah pun ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Al-Syal, yang bertanya, baik, pada ayat yang ke-177, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami mereka. Adakah bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu azab itu tidak perlu tunggu di hari akhirat? Dan seterusnya, apabila di dunia sudah diazab, adakah di akhirat juga akan diazab sekali lagi? Mohon penjelasan daripada Fadil Ustaz. Tuan-tuan, persoalan ni
kita tahu ia adalah sesuatu yang berada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi soalan ini sememangnya jawapannya telah Allah sediakan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berkehendak untuk mengetahui jawapan yang Allah sendiri telah sediakan jawapannya daripada soalan yang telah dikemukakan oleh saudara kita ini, Syal ini, tuan-tuan buka surah yang kita biasa baca setiap pagi Jumaat tu. Surah apa dia? Surah As-Sajdah, tuan-tuan. Lihat kepada ayat yang ke-21 ketika mana Allah menyatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah selepas daripada Allah menceritakan tentang balasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang menentang akan Allah, yang digelar dalam ayat yang ke-20 pada surah As-Sajdah sebagai golongan-golongan yang fasik, wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar, dalam ayat yang ke-20. Tapi adakah apa yang diceritakan oleh Allah dengan pembalasan azab api neraka di akhirat itu sudah berpada? Tidak. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-21 daripada surah As-Sajdah, Allah kata وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, kami pasti akan merasakan kepada mereka dengan azab yang levelnya lebih rendah. Allah. Apa level yang lebih rendah ni, tuan-tuan? Azab level yang lebih rendah ialah azab di dunia. Walaupun begitu, kalau sesuatu yang datang daripada azab Allah di dunia ini pun, ia sudah pasti akan membuatkan manusia yang menerimanya itu menderita. Seperti mana berbahagianya manusia dengan nikmat-nikmat daripada Allah di dunia ini lagi, begitulah juga mereka yang menerima sebalik daripada nikmat lawan dia nikmah ataupun azab daripada sisi Allah. Orang yang berbahagia dengan nikmat pasti kalaulah dia bermaksiat kepada Allah, dia tetap akan menderita dengan azab yang Allah akan datangkan di dunia dalam bentuk yang cuma sepicis daripada azab yang mereka akan terima di akhirat kelak. Kita tahu azab yang paling teruk ataupun paling berat, paling perit, paling pedih adalah di akhirat, yang disebutkan dalam bahasanya sebagai azabun alim, azabun muhin, azabun azim dalam ayat yang pelbagai. Salah satu daripada bentuk azab yang kadang-kala tak terlihat, iaitulah disebutkan lahum fid dunya khizyun. Di dunia ini mungkin dia kata aku tak ada apa-apa pun, okey, kaya, tapi yang Allah berikan daripada sesuatu yang kita tak lihat daripada azab dunia, yang Allah sebutkan sebagai khizyun, kehinaan. Hidup dengan segala kemewahan, hidup dengan segala kesenangan, tuan-tuan, tetapi bila mana seseorang itu dihina oleh Allah, takkan ada sesiapa yang mampu memuliakan. Kenapa boleh dapat kehinaan di dunia? Kehinaan di dunia itu adalah kerana bila mana kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, keingkaran kita terhadap perintah-perintah Nabi kita, kan. Cuba kita lihat kisah-kisah para rasul dan juga kaum-kaum yang terdahulu, kan. Contohnya kita kata Fir'aun dengan kemegahan yang ada daripada kekuasaannya tersebut. Bila mana Allah menghinakan dia, cuba lihat cara dia mati macam mana. Satu ketika dia berbangga dengan sungai-sungai Mesir yang dikuasai olehnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana dia mendakwa kekuasaannya itu sampai kepada peringkat ketuhanan dia, kerana dia mampu untuk menguasai sungai-sungai di bumi Mesir. Tapi akhirnya sungai yang dikatakan kekuasaannya itulah, ataupun kita panggil air yang ditunjukkan sebagai kekuasaannya itulah, akhirnya menjadi penyebab kepada kematian dirinya yang dilemaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan ni, naudzubillah, tuan-tuan. Hinanya dia di dunia. Hari ini kalau kita masuklah melawat jasad muzium tu, ya Allah, kita kata kita maaflah, tengok jasadnya itu sendiri, kita kata kita bukan memandang dengan penghormatan. Kita memandang inilah insan yang pernah menentang Rasul, yang dikekalkan jasadnya oleh Allah, tidak dihancurkan berbanding dengan orang-orang lemas yang lain, untuk Allah tunjukkan kehinaan di dunia. Tetapi Allah kata akhirat nanti dia akan dapat azab yang lebih besar. So seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah, jangan ingat pembalasannya cuma di akhirat tu, dia kata tak apa, kita pulun buat jahat cukup-cukup, akhirat baru kita rasa. Jangan. Allah berkuasa untuk mengenakan sesiapa dengan azab di dunia ini, terutamanya pada dua perkara yang Nabi ingatkan pada kita, tuan-tuan. Ithnani yu'ajjilu bihimal azab. Dua benda yang Tuhan pasti akan segerakan azab di dunia, tak tunggu akhirat. Yang pertama Nabi sebutkan al-baghyu, orang yang melampaui batas, melampau sangat. Buat jahat juga. Kita tahu setiap daripada kita takkan lepas daripada silap. Cuma jangan melampau. Jangan melampau. Bila kita melampau, kita mesti kena over sangat. Orang kata, Yang kedua iaitulah bila mana kita menderhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang menderhaka kepada ibu dan ayah dia, Nabi sebut tak tunggu akhirat lagi, kena dekat dunia lagi, tuan-tuan. So siapa yang kena di dunia, dia akan kena dekat akhirat juga kalau kata dia tidak diberikan kemaafannya oleh Allah. Ada sebahagian lagi pada manusia yang Allah uji dengan bala, tapi sebabkan dia ni orang yang baik,
apa yang Allah kenakan kepada bala itu adalah menghapuskan dosa dia dekat akhirat dia selamat. Ini orang beriman. Tapi orang yang tak beriman, orang yang melampaui batas, sekali mereka itu diazab oleh Allah, bukan berhenti segala-galanya, ia permulaan kepada azab yang baru yang akan tiba di akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama terus berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari daripada termasuk golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata akhirat ustaz, dunia lagi dah disegerakan. Jadi kita jaga-jagalah, terutama yang mungkin pernah terlanjur kata dengan ibu ayah, kembalilah minta ampun, minta maaf kalau mereka telah meninggal. Doa yang terbaik, bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik ustaz, terus kita nak masuk pada tadabbur ayat yang seterusnya, iaitu 178, dan berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Jadi saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasanlah, ayat 178 ini telah pun disebutkan dalam lafaz yang hampir sama, cuma dengan kalimah yang pemulanya fa. Iaitulah pada ayat 174 yang telah kita bicarakan sebelum daripada ni, fatawalla anhum hatta hin. Di sini wa tawalla anhum hatta hin. Setelah daripada larangan disampaikan dalam ayat yang ke-173, dalam ayat di sini disebutkan sebagai peringatan pula disampaikan. Tadi amaran, ini peringatan. Dua-dua bentuk ini bila mana kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemberi ingat ataupun orang panggil orang yang menyampaikan pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menerima reaksi yang berbezalah. Dalam konteks mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, biasanya respon-respon yang negatif lah. Da'i Anas, sebut nama da'i ni, pendakwah ni tuan-tuan, dia pasti ada pengalaman sesekali tak kalau mana kita sampaikan nasihat tu, orang jengkal balik muka kita contohnya kan, orang pulangkan balik paku buah keras, alah awak dia bukan baik tara mana pun, sedangkan niat kita tegur dia bukan semata-mata untuk nak menegur, sebaliknya kita sayangkan dia, kita nak kita dan juga dia menjadi baik. Itu sebab kita kata dakwah ni bukan menunggu sampai kita jadi baik kan, kita sama-sama nak jadi baik. So kalau saya tegur awak ni jangan terasa hati, tidak, bukan tujuan saya untuk nak menghina awak ataupun merendahkan awak ataupun memandang diri saya lebih baik daripada awak, tak. Tapi saya tegur awak ni sebab saya sayangkan awak. Sepatutnya ia diterima dengan dada yang terbuka dan penuh kecintaan, sebab pastilah orang yang tegurkan kita tu dia nakkan kebaikan untuk kita. Tapi kita tahu kalau dah sampai peringkat orang kata dah tertutup pintu hati tu kan, penentang-penentang para rasul ni pasti ada yang cela balik Nabi, tuduh Nabi orang gila, tuduh Nabi ahli sihir, paling kurang pun penyampai cerita-cerita dongeng. Tuan-tuan, Allah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dah buat tugas kamu tu, ianya sepatutnya diakhiri dengan tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Sebaliknya, apa yang perlu dibuat ialah kita hanya berlalu, berpaling meninggalkan mereka, sebab seandainya mereka tetap dengan keadaan tersebut, yang akan membalasnya ialah Allah. Inilah sifat-sifat orang yang baik-baik. Allah dah sebut dalam surah Al-Furqan kan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaupun kamu disapa oleh orang-orang yang jahil, yang tak tahu hakikat nasihat, yang tak tahu tentang hakikat perintah ataupun larangan yang disampaikan dalam bentuk peringatan-peringatan oleh mereka yang menyampaikan pesan ni, dia tak faham kita sayang dia. Ini mak-mak sudah mengadukan, membebel 2-3 jam, anak buat apalah membebel. Mak jawab apa dia? Budak-budak ni tak faham bahasa lah, dia tak tahu kita sayangkan dia. Tapi kalau mak tu melanjutkan, oh kau tak mau dengar cakap aku doa hancur engkau, habis. Sebaliknya kita kata sikap yang patut kita ambil iaitulah, kalaupun kita berhadapan dengan respon-respon buruk yang sebegitu, tuan-tuan, Allah cuma minta kita berpaling dan tunggulah penghakiman yang akan datang daripada sisi Allah. Kalau kita ada kesempatan untuk mendoakan kebaikan, hidayah untuk mereka, doakan. Tapi kalau kita kata kita kata berpatah arang, berkerat rotan, dah tak boleh buat apa dah, orang kata dah jenis kepala marmar ni, minta maaf ya tuan-tuan, tak mau dengar lagi bicara yang baik-baik ini, berpaling kita dan ucapkanlah Assalamualaikum. Salam ni maksudnya jangan ucap kalimah yang buruk-buruk. Oh kau tak mau dengar kan, kau doakan kau buruk-buruk, jangan. Sebaliknya buat dono je lah kan. Dan kita akan berlangsung ataupun pergi daripada mereka. Dalam ayat yang lain kata wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melintasi satu bicara-bicara ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia, berlawan dengan orang yang tak faham hakikat sesuatu, orang yang jahil ni, tuan-tuan, buang masa, no point istilahnya. So berpalinglah sebagai palingan orang yang memiliki maruah diri. Kalau kita pun terjebak dalam pertengkaran lidah selepas daripada itu, orang tidak melihat keburukan pada si jahil, tapi orang melihat keburukan pada diri kita. So Allah kata wa tawalla anhum, berpalinglah daripada mereka. Jadi apa beza kita dengan mereka? Insya-Allah, doakan yang terbaik, mudah-mudahan mereka
diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sedikit juga berkenaan dengan ayat yang ke-178. Baik, soalan daripada Sirna di Facebook. Apakah maksud sampai waktu tertentu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Dan yang kedua, dalam menyampaikan sesuatu ilmu itu, apakah akan ada waktu untuk kita lepaskan semuanya dan menunggu sahaja? Dalam erti kata lain, sesudah berusaha, tawakal menjadi pilihan terakhir. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Soalan yang sangat baik daripada saya rasa kalau nama-nama begini saudari kot Sirna. Wallahualam, saya tak pasti jantinanya. Nama penanya. Sama ada lelaki ataupun perempuan, kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada si penanya dan juga memberikan kita faedah daripada jawapan yang akan diberikan. Apa maksudnya watawalla anhum hatta hin? Kalimah hatta hin ni apa makna sampai tiba masanya? Masa apa ni Ustaz? Kalau kita lihat pandangan daripada ulama tafsir berkenaan tentang kalimah hatta hin ni dari tiga. Apa tiga tersebut? Yang pertamanya, hatta hin dimaksudkan dengannya iaitulah sampai masa datangnya azab Allah. Kita kena usaha sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah tanpa mengira masa, tanpa mengira penat, tanpa mengira keadaan. Usaha. Jangan kita cepat berputus asa selagi mana belum tiba penghakiman daripada Allah dalam bentuk turunnya azab, dan kita pun tak berharap agar azab itu diturunkan dengan sesegera waktunya, supaya setiap manusia itu berpeluang untuk mendengarkan kebenaran yang telah Allah janjikan. Allah kata dalam suratul Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami takkan mengazab sesuatu kaum ataupun seseorang itu melainkan setelah kami utuskan seorang rasul. Dalam konteks kita hari ini, rasul dah habis, yang datang kepada kita adalah pemberi ingat, ustaz-ustaz, pendakwa, para ulama kita, mufti-mufti kita. Bila mana mereka bagi ingat, kita kena ambil ingatan tersebut. Sebab kalau ingatan itu tak ambil, datang kepada kita kemarahan daripada Allah sebab kita mengabaikan peringatan tersebut. Jangan kita salahkan sesiapa melainkan diri kita sendiri yang telah pun mengabaikan peringatan tersebut. Ini maksud hatta hin yang pertama, iaitulah datangnya azab Allah. Tapi takkan nak tunggu sampai datangnya azab Allah baru kita nak ambil ingat, kan? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, dalam konteks bicara Nabi SAW yang dikatakan hatta hin juga kata para ulama, iaitulah sampailah kebenaran itu dibuktikan oleh Allah, antaranya menerusi peristiwa pembukaan kota Mekah yang akhirnya menjelaskan siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam konteks kehidupan zaman Nabi SAW. Kan Nabi SAW bila Nabi sampaikan kebenaran, orang mempersoalkan kebenaran tersebut sebab Nabi SAW dilihat sebagai pihak yang lemah, dilihat sebagai pihak yang penuh dengan kekurangan, lalu mereka tidak mempercayainya. Maka Allah kata tak apa, tunggu masa satu ketika nanti kamu akan melihat bahawasanya kebenaran itu sentiasa berada di atas sehinggalah terbukanya kota Mekah. Masa tersebut kita melihat bagaimana Allah sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waktu ketika mana Islam yang dibawakan oleh Nabi SAW mencapai kemenangan, orang percaya, betullah kebenaran yang telah disampaikan sebelum daripada ni, bahawasanya apa saja kebenaran itu pasti Allah akan letakkan ianya berada di puncak, walaupun di awalannya mungkin berhadapan dengan kesukaran. Dan yang terakhirnya, hin itu bermaksud ialah tibanya hari kiamat yang akan menunjukkan siapakah yang benar dan juga siapakah yang salah. Wallahu taala. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara perkara dan juga cabaran yang pastinya akan dilalui ataupun ditempuh oleh mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk surah As-Saffat ayat 177 hingga 182. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siaran tambahan di TV9, lanjutan 30 minit siaran tambahan kami bawakan kepada anda para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak teruskan lagi taranum, tadabbur serta tafsir dalam surah As-Saffat ayat yang ke-177 hingga ayat yang ke-182, dan kita masih lagi bersama dengan ustaz yang ceria bersama kita ni. Alhamdulillah, Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad
Kita nak teruskan lagi Ustaz untuk soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Kak Ju Zabidi. Sebelum tu Ustaz, sebelum saya bacakan, sekali lagi saya nak kempen kepada para penonton untuk terus kekal menyokong dan menonton tayangan Ustaz dengan cara anda tekan butang kongsi di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan ramai lagi yang mengikuti dan juga yang menonton Tanyalah Ustaz dengan tanda pagar atau hashtag biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Baik, kita ada Kak Ju Zabidi di Facebook, ayat yang ke-181. Perkara yang akan membuatkan seseorang itu merasai kemanisan beriman, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Bolehkah kita berharap agar dapat bersama dengan para Rasul di akhirat kelak, walaupun kita tidak mampu beramal seperti amalan yang dilakukan oleh mereka para Rasul alaihimussalatu wassalam? Mohon pencerahan Ustaz. Allah, ini benda yang sangat-sangat penting ya. Sebab kita hari ini kita kata kita mungkin beriman tetapi kita kurang dapat merasa ataupun tak dapat merasai kemanisan iman. Terutamanya pada kita saat kita mengerjakan amal ibadah, sembahyang rasa berat je kan, tambah-tambah subuh nak angkat biji mata pun Allahu akbar kan. Tapi macam mana kita pernah dengar orang yang salat sampai pecah-pecah kaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang berdiri lama dalam solat-solat mereka, dalam sedekah yang mereka sampai memberikan seluruh harta mereka. Kenapalah mereka boleh memperolehi perasaan yang sedemikian rupa? Rupa-rupanya memang ada syarat dia tahu. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang sesiapa memperolehi akannya, maka dia akan dapat merasai apakah itu iman yang sebenarnya, manis rasanya sebenarnya. Apa dia benda tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Minta sangatlah kita kena jadikan Allah dan juga Rasul itu insan dan juga Tuhan yang lebih kita cintai. Tuhan itu ialah Allah, insan itu ialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara ini hendaklah kita lebih cintai berbanding sekalian yang lain daripada mereka berdua. Hatta ibu dan ayah kita, walaupun kita sayang sangat pada mereka berdua, tak boleh lebih daripada kita sayang ibu dan ayah kita. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalaupun kita nak sayang, kita nak cinta somebody lah, tak kiralah siapa dia ke, isteri kita ke, anak kita ke, adik-beradik kita ke, ibu ayah kita ke, kita mestilah meletakkan cinta kita tu dalam batasan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu sayangkan dia? Saya tak ada sebab yang lain, bukan sebab kata dia tu handsome macam Dai Anas ke, bukan ataupun kita kata sebab dia tu kaya macam Sipulan bin Sipulan contohnya kan. Betul. Saja je mesti Dai Anas ni kan. Masya-Allah kan. Tapi saya berkawan dengan Dai Anas ni sebab saya tengok Dai Anas ni memang insan yang boleh mengingatkan saya kepada Allah. Dia sentiasa ajak saya pergi solat, dia sentiasa ingatkan saya untuk buat benda baik. Maka saya menyayangi dirinya kerana Allah. Maka inilah yang akan menerbitkan rasa manisnya pada iman kita. Dan yang ketiga, Nabi kata, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha ayyuqsafa finnar. Dia hendaklah membenci untuk kembalinya dia kepada kekufuran. Maksudnya dia tak nak jadi orang yang kufur, tak kiralah kufur nikmat ataupun kufur akidah, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kalaulah 3 sifat ni ada pada seseorang, dia akan dapat rasa kemanisan iman. Tapi macam mana kita nak harap kita dapat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul yang lain? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, pastikan cinta kita yang sesungguhnya kepada Allah dan juga Rasul itu dibuktikan dengan mentaati perintah Allah dan juga Rasulnya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juzuk yang ke-5, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kata Allah, barang siapa yang taatkan akan Allah dan juga Rasulnya. Cinta tak bererti tanpa taat. Kalau benar cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita mesti akan memilih untuk taat Allah dan Rasul. Kalau tak ada cinta yang disertai dengan taat, tak adalah cinta sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata siapa yang betul-betul taat Allah dan Rasulnya,
mereka akan disertakan oleh Allah. Maksudnya kita akan dapat dihimpunkan bersama dengan para rasul, para nabi, disertakan bersama-sama dengan orang-orang yang siddiqin seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, orang yang baik-baik, syuhada was salihin. Kita juga Allah akan sekalikan bersamakan kita masuk syurga dengan golongan yang mati syahid dan juga orang-orang yang saleh. Syarat yang paling awal, hiduplah dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. InsyaAllah kita tetap berpeluang walaupun kita tahu diri kita punya kelemahan-kelemahan yang banyak yang boleh kita perbaiki daripada masa ke semasa. Wallahu a'lam. Betul, Ustaz. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia pasti akan banyak menyebut dan mengingatinya, Ustaz. Sebab itu kita anak-anak generasi pada hari ini juga satu kebimbangan juga, Ustaz. Kalau kita tanya mereka siapakah insan yang mereka paling kenal dan mereka paling tahu, kita mengharapkan agar mereka paling kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan besar seorang ibu ataupun seorang ayah kepada anak generasinya. Insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama bantu dakwahkan kepada anak-anak generasi kita untuk memperkenalkan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi dengan izin Ustaz untuk ayat yang terakhir dalam surah As-Saffat ini, iaitu ayat yang ke-182. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Rasa macam doa pula Ustaz. Itulah antara penutup doa kita, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit daripada Ustaz. Ini yang kita sebutkan sebagai khitamuhu. Penutup bagi surah ini ibarat kasturi yang mewangi dalam jiwa kita, insya-Allah. Bila mana kita mendengarkan tentang tawaran kesejahteraan yang telah diberikan kepada Rasul yang telah kita bacakan dalam ayat sebelum tadi kan, ayat 181 tadi kan, wasalamun alal mursalin, sejahtera untuk para rasul, dan of course mereka yang mengikuti para rasul pasti juga akan memperoleh kesejahteraan. Kalau dah dapat sejahtera, apa yang patut kita ungkapkan, apa yang patut kita balas kalau bukan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tak kala mana kita melangkah masuk dalam syurga nanti, itulah ucapan ahli syurga. Betul. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Orang-orang yang masuk syurga nanti tak ada ungkapan lain yang dia akan ungkapkan, bukan wow, hebat tak. Dia sebut kata Allah seronoknya, itu ungkapan-ungkapan yang tak ada. Mantap. Mantap. Mantul sebagainya. Tak. Orang masuk syurga, kalimah yang paling awal yang akan diungkapkan oleh mulut mereka ialah apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada apa? Pada hidayah yang Allah beri kepada kita dengan Al-Quran yang Allah datangkan kepada kita. Alhamdulillah pada Rasul yang Allah utuskan pada kita. Alhamdulillah kepada kefahaman Al-Quran yang dapat kita timba pada hari ini. Kalau bukan kerana apa yang telah Allah berikan daripada ayat-ayatnya, daripada Rasul yang diutuskan, daripada kefahaman Al-Quran ini, kita takkan berupaya untuk berada di atas jalan yang akan memberikan kepada kita kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan kepada kita di akhirat. Dan pasti takkan terungkap kalimah Alhamdulillah itu di penghujung kehidupan kita. Tetapi kita tahu sesuatu yang kita harapkan berada di hujung, seperti mana kalimah la ilaha illallah, kalau kita tak biasakan untuk ungkapkan di dunia ini, tuan-tuan, dia tidak akan menjadi sesuatu yang di penghujungnya. Kalau tak pernah mengungkapkan kalimah la ilaha illallah di awal hidup kita ni, macam mana nak mengharap kalimah itu berada di bibir kita di hujung nanti kan? So kalimah Alhamdulillah ini kita ucapkanlah selalu untuk kita biasa-biasakan di dunia ini, agar kita satu ketika nanti tak kala mana nak melangkah ke alam yang satu lagi, kita juga akan akhiri dengan la ilaha illallah. Kalau sempat sebutkan alhamdulillah ya Allah, engkau telah berikan kurnia kepada kami untuk mengakhiri kehidupan dengan kehidupan yang baik di dunia ini, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk syurga dengan ungkapan tersebut juga biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Ustaz, kita ada Fatin Syuhaidah berkaitan dengan ayat yang terakhir ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, soalannya, apakah yang dimaksudkan segala puji tertentu bagi Allah pada ayat yang ke-182 ini? Terima kasih Ustaz. Sedikit tambahan dulu Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah, kalau kita biasa membuka tafsir suratul Fatihah, daripada awal suratul Fatihah kita dah jumpa ungkapan ni kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu itu bagi Allah. Apa yang dimaksudkan dengan segala puji tertentu bagi Allah? Kata para ulama, puji-pujian yang wujud di dunia ini ada 4 bentuknya. Satu, yang pertamanya puji Allah kepada zatnya yang sendiri. Contohnya Allah sebutkan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah puji zatnya yang tersendiri. Maka pujian Allah untuk zatnya yang tersendiri, maka itu pastinya lah milik Allah Subhanahu wa taala. Qadim bagi qadim. Dan tu kalau istilah tauhid, minta maaf saya tak gunakan istilah dai Anas yang level tinggi-tinggi ni. Betul. Topik tak apa? Tauhid insya-Allah. Betul. Tapi tuan-tuan yang dah biasa ikuti apa nama assalamualaikum ataupun tanyalah ustaz dengan sesi tauhid
ayat tersebut sudah pasti jelas istilah puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim. Tapi saya bimbang, kadang-kadang ada juga yang first time ikut kita kan. So saya ibaratkan dengan ibarat yang mudah-mudahan tuan-tuan lebih memahaminya, itulah kita panggil Allah memuji akan zatnya yang tersendiri. Maka itu puji yang disebutkan oleh Da'i Anas tadi sebagai puji qadim kepada qadim. Maka pujian bentuk pertama pasti kembali kepada Allah. Puji yang kedua, Allah puji makhluknya. Contohnya Allah puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau merupakan insan yang berada pada puncak ketinggian akhlak yang tertinggi. Apa saja pujian Allah kepada makhluk, akhirnya kembali pada Allah juga, sebab Allah yang memberikan segala kurnia tersebut. Yang ketiganya, puji hadis kepada qadim, iaitu puji makhluk kepada Tuhan dia. Kita puji, ya Allah, hebatnya engkau ni, hebatnya ciptaan engkau ni. Pujian tu kita puji Allah, pastilah ia akan kembali kepada Allah. Tapi jenis yang keempat inilah kadang-kadang orang tak nampak. Puji hadis kepada hadis kan, untuk hadis. Saya puji Da'i Anas tadi kan, dengar puji-pujian saya. Tapi tetap saja bila mana kita memuji akan perkara yang baharu ini, iaitu makhluk, kita tahu sehandsome Da'i Anas, Allah lagi hebat kerana dialah yang menciptakan Da'i Anas sehandsome ini kan. So akhirnya kalau kata Anas, Da'i Anas mendengar pujian tersebut, dia kata Alhamdulillah, segala puji-pujian itu kembali akhirnya kepada Allah. Wallahu a'lam. Jangan sebut pula tengok orang lah. Itu lupa diri tu. Itu lupa diri tak? InsyaAllah. Dan mungkin sedikit tambahan pada Ustaz, bagaimana cara yang terbaik untuk kita menyambut pujian orang, mungkin yang ada diajarkan dalam hadis Nabi. InsyaAllah selepas ni kita akan kongsikan. Kita akan berehat seketika, terus setia menonton Tera Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun sampai kepada ayat yang terakhir untuk surah As-Saffat, ayat yang ke-182, penutup kepada ayat ini ataupun surah ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad. Dan panjang lebar Ustaz kita dah bicarakan. Dan tadi ada beberapa jenis pujian yang telah pun disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, dan cara untuk kita menanggapi ujian dalam bentuk pujian daripada orang. Kadang-kadang ada orang lupa diri, kadang-kadang kita begitu jugalah. Ujian tu Ustaz, ujian dan pujian sukar untuk dibezakan terkadang. Kita sedikit pencerahan bagaimana nak menjawab tu Ustaz. Dengan satu huruf manusia boleh menjadi mulia, dengan satu huruf manusia boleh menjadi hina. Antara ujian dan juga pujian, jadikan tambahan pada P itu saja boleh membuatkan manusia itu lupa diri, sedangkan ia cuma ditambah satu huruf P sahaja. Betul Ustaz. Kedua-duanya adalah merupakan ujian. Pujian itulah ujian, dan ujian itu for sure adalah ujian. Tetapi bagaimana untuk nak mengatasi ujian dan juga pujian itu pun Allah telah memberikan panduan kepada kita menerusi kitabnya yang mulia ini, tuan-tuan. Buka surah An-Naml ayat yang ke-40, ketika mana Nabi Sulaiman diberikan pujian, ataupun ketika peristiwa di antara Nabi Sulaiman dan juga seorang insan yang diberikan kemampuan, keupayaan untuk mengangkat istana Ratu Sabak menjadi datang dalam masa yang terhampir. Waktu orang berikan pujian kepada beliau, beliau menjawab dengan pujian yang diajarkan oleh Allah, hadza min fadli rabbi. Ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Kita puji pujian itu dikembalikan kepada Allah dengan kita menyebutkan ini merupakan kelebihan daripada sisi Tuhanku. Bukanlah kita yang mengupayakan kelebihan itu wujud pada diri kita, kalau bukan Allah yang berikan kepada kita. Satu lagi ungkapan yang Allah sebutkan juga, seperti mana yang diungkapkan oleh Dzulqarnain ketika mana dia sudah siap membina tembok yang menghalangi Ya'juj dan juga Ma'juj daripada keluar mengganggu manusia. Ayat yang ke-98 surah Al-Kahfi, Allah menyatakan, beliau mengungkapkan, hadza rahmatun min rabbi, ini merupakan rahmat kasih sayang Allah buat aku. Sebab kita tahu sebenarnya diri kita ni banyak kekurangan sebenarnya. Orang puji kepada kita ni sebab dia tidak melihat kekurangan yang disembunyikan oleh Allah buat diri kita atas rahmat Allah buat diri kita. Kata Imam Ahmad, kalaulah keburukanku itu sesuatu yang dapat dibawa oleh orang lain, pasti tidak akan ada sesiapa yang sudi untuk nak mendekati diriku. Maka sebutkanlah dua ungkapan ini sekurang-kurangnya, hadza min fadli rabbi ataupun hadza rahmatun min rabbi. Ini antara ungkapan yang Allah ajarkan kepada kita. Allahu akbar. Kalau orang kampung dulu disebut ni semua Allah Taala. Begitulah. Fahamlah. Bahasa orang kita-kita. Betul. Hakikatnya dia berbalik juga kepada itu juga Ustaz. Perkataan itu hadza min fadli rabbi. Baik. Seterusnya Ustaz.
kita dah selesai membahaskan ataupun membicarakan keseluruhan sejak awal tu. Saya pun tak ingat minggu yang keberapa kita dah berada ni sepanjang kita membicarakan tadabbur, tafsir serta taranum surah As-Saffat sehingga ke penghujung ayat 182. Jadi sebagai rumusan dan juga kesimpulan keseluruhan surah ini, Ustaz, saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala. Allah takdirkan penghujung bagi bicara surah ini berada dengan kupasan yang Allah berikan ruangan untuk saya berkongsi sesuatu kebaikan yang mudah-mudahan seperti mana saya harapkan di awal tadi, penutup inilah merupakan satu penutup yang umpama kasturi yang akan mewangi dalam hidup kita sampai bila-bila. Kesimpulan daripada surah ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, daripada seawal bicara surah As-Saffat kita melihat Allah membentangkan tentang kekuasaan dan juga keperkasaannya. Dan kita juga lihat sebentar tadi penutupnya juga berkenaan tentang kekuasaan dan juga keperkasaannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sebab awal bicaranya tentang kekuasaan Allah. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra. Semua cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan akan alam ini. Inilah yang perlu selalu kita hadirkan dalam diri kita agar kita beroleh kesejahteraan di hujungnya. Orang yang dapat merasai kekuasaan Allah sehingga dia merasakan kekerdilan diri dia, inilah jalan untuk sejahtera. Tapi orang yang tidak melihat keperkasaan Allah, dia hanya melihat kelebihan diri dia, dia akan jadi orang yang lupa diri, menyombong je kerja dia. Wala'iyadzubillah. Yang keduanya, pelajaran daripada surah ini juga, kita dapat lihat manusia yang tidak dapat melihat kekuasaan Allah daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka daripada dunia ini. Kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan yang mereka miliki, mereka lupa diri lawan Rasul mereka. Jangan kita mengikuti pedoman-pedoman yang sebegini ataupun cerita-cerita yang sebegini. Kelompokkanlah diri kita dalam kalangan orang-orang yang memperolehi kesejahteraan berserta dengan para Rasul, taat dan juga patuh kepada perintah Rasul. Itulah jaminan kesejahteraan. Jangan ikuti perangai kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, Fir'aun dan juga yang lain-lain daripadanya. Tidak ada pengakhiran yang baik bagi orang yang menderhaka. Dan yang terakhirnya, apapun yang kita telah lakukan daripada kebaikan-kebaikan yang kita harapkan kesejahteraan itu, pastikan yang sentiasa menaungi kehidupan kita dan sentiasa memayungi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya mempersembahkan syukur kepada Allah. Tanpa syukur, kita tidak akan memperolehi jiwa, hati, kehidupan yang sejahtera. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu cerita tiga perkara yang paling penting daripada bicara surah As-Saffat yang cukup panjang, Ustaz, 1 sampai 182. Antara cerita yang paling panjang rasanya yang dibicarakan dalam surat Tajalah Ustaz trilogi dia. Kalau kita bukukan ni rasanya masya-Allah menarik sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat dengan suluhan cahaya Al-Quran yang kita harapkan ianya akan terus menerangi hidup kita di dunia dan juga hidup kita di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah, insya-Allah kita akan bahagia. Demikian disebutkan oleh pepatah. Baik, demikian untuk rumusan keseluruhan konteks surah As-Saffat sehinggalah daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-182. Dan di penghujung siaran kita pada hari ini, Ustaz, kita sekali lagi untuk rumusan dan juga kesimpulan ringkas berkenaan dengan ayat yang kita bicarakan untuk hari ini 177 hingga 182. Sikit lagi, Ustaz. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, tiga ayat ini adalah merupakan penutup yang paling indah seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi. Kerana ianya ibarat satu kupasan menyeluruh tentang intipati sebenar yang hendak disampaikan menerusi surah ini, iaitulah berkenaan tentang keperkasaan Allah yang mesti diiktiraf oleh manusia. Mereka yang mengiktiraf keperkasaan Allah itu pasti akan beroleh kesejahteraan, dan orang yang menuruti jalan sejahtera tersebut, iaitulah jalan para Rasul, pasti akan beroleh kesejahteraan yang sama. Dan lambang bagi orang yang sejahtera itu tidak ada yang lain, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kesenangan. Lambang orang bahagia itu ialah lidahnya tak henti-henti mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama ada Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ini untuk kesenangan-kesenangan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Kalaupun kita susah, Nabi ajarkan kepada kita untuk ucapkan saat kita berhadapan dengan susah itu juga, kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi versionnya macam mana? Alhamdulillah, apa dia? Disebutkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam apa juga keadaan, senang ke susah, saya tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Inilah version-version orang-orang yang baik-baik
sentiasa memuji Allah dan tidak pernah mencela apa yang telah Allah kurniakan buat diri mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian dapat kita kongsikan untuk siaran kita pada hari ini berkenaan dengan tafsir Taranum serta Tadabbur surah As-Saffat ayat 177 hingga 182, dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad untuk Taranum tafsir serta tadabbur surah Saffat. Itu dah selesai, dan selepas ini insya-Allah kita akan ikuti sambungan surah Yasin untuk tadabbur tafsir serta taranum. Jadi sama-sama kita nantikan siaran yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Semoga Allah Taala panjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Untuk penonton kita semua. Untuk penonton juga sama-sama kita terus menyokong Tayla Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah.